Hai semua, salam satu trader. Selamat datang ke channel saya MTI Forex Technical Analysis. Dalam video ni saya nak kongsikan cabaran-cabaran yang dihadapi oleh trader baru dan juga dark side of trader forex trading. Jangan tengok ada dark side je, bukan benda tu macam haram ke apa. Dark side ni macam benda yang ada dalam forex trading ni. Dia bukan benda yang buruk lah, dia just negative side. Okay, benda ni tak ramai sifu atau guru forex yang akan cerita lah. Sebab apa? Bukan dia nak tipu ke apa. Kalau kita dengar dark side je, nanti kita tak ada motivation. Macam tak payahlah trading ni macam tu. So, tapi saya akan cover juga pasal dark side ni. Sebab kalau kita nak buat satu-satu benda, tak kisahlah bidang apa, trading ke business ke apa pun, dia ada bright side dia, dia ada dark side dia. So kita kena cover semua benda, baru dia fair lah. Dia macam baru dia complete pembelajaran kita. Tapi kalau yang pasal dark side ni, ada juga yang sifu-sifu forex cerita, cuma kita takkan nampak dia. Sebab biasa yang sifu-sifu yang cerita pasal dark side ni, dia tak famous. Kalau tengok YouTube video dia pun views dia sikit je, dia punya subscriber pun tak banyak sangat. Sebab tu lah dia mentality audience macam dia. Kalau kamu buka YouTube kan, you tengok, kalau you tekan je forex trading, you punya suggestion yang first sampai ke 10 tu kan, dia punya number dia mesti macam ni. Macam mana saya grow dari $10 hingga $10,000 dalam masa seminggu, ataupun bermodalkan hanya dengan $1 saya dah grow sampai $1,000. Benda tu je. Benda tu nampak je macam, ish, oh, boleh juga buat macam ni tak payahlah pakai modal banyak-banyak. Tapi itulah, forex doesn't work that way. Dia tak dia takkan dia tak boleh macam tu. Sebab apa? Untuk beginner, mungkin kalau you dah professional habis lah, you boleh trade tak $10 ke, boleh je trade dari $10 jadikan dia $100 dalam satu hari, memang boleh. Tu perlukan experience yang tinggi, perlukan kesabaran, perlukan skill nak baca chart tu dengan betul, dengan accurate. So untuk trader-trader baru ni, itulah, kena kumpul modal dulu. Macam yang saya cerita dalam video lepas, you nak buat copy trading pun you kena kumpul modal dulu. Kena ada backup 3 ke 4 kali, 3 ke 4 round kena ada backup. Okay. Okay, kenapa video-video yang macam $10 hingga $10,000 dalam seminggu tu boleh viral, boleh dapat banyak views, ramai yang tengok, ramai yang try, ramai MC, tapi dia still try lagi? Sebab apa? Sebab bila you tengok je benda tu, dalam hati you, you punya rasa tamak tu akan trigger tau. You takkan tahu, you cakap, you mula-mula akan avoid dia, tapi lama-lama bila situasi you macam push you, macam alamak, orang lain tengah happy buat duit, aku masih lagi tengah struggle nak belajar ni. Masa tu lah you punya rasa tamak tu akan mula trigger. Ada satu yang mungkin yang baru-baru je start trade, tiba-tiba dia dah untung besar tu, mungkin dia ada ong lah. Macam dia cakap dia lelaki lah, beginner's luck. Tapi tak semua yang dapat beginner's luck tu. Dia dalam 100,000 tu seorang je dapat macam tu. So janganlah depend on luck. Kalau you beli you buka satu trade, lepas tu you sembayang, ataupun you harap-harap ini dah pergi untung itu bukan trading namanya, itu namanya judi.
Judi dengan trading ni ada satu je perbezaan dia. Kalau you tahu apa you buat, itu trading. Kalau you tak tahu, you just masuk je. Itu namanya judi je. Kalau you nak tahu, judi tu percentage untuk kita menang. Okay, pemain dia menang, pemain judi tu menang hanya 25%. Tapi kalau trading dengan cara yang betul, dengan skill yang sah, okay, dengan kesabaran dia, you punya winning possibility tu 75%. Senang je. So sebelum nak start trading ni, kita kena faham satu benda je. Kita punya goal bukan nak grow macam skim cepat kaya. Kita punya goal, kita nak grow konsisten. Walaupun sikit, walaupun kau selalu dapat $10, walaupun $10 je profit kamu, kalau setiap hari dapat $10, itu nama konsisten. Bukan hari ni dapat 100, besok loss 200. Itu tak konsisten namanya. You kena konsisten. Walaupun sikit, biar konsisten. Jangan tamak. Itu je. Okay, cabaran trader baru dalam forex Okay, first bila saya start forex ni saya cerita pasal sabar saya Ini kesilapan yang saya buat dulu bila saya jadi beginner. Okay, saya pun lepas daftar OctaFX ni, masuk akaun buka akaun forex ni, saya pun belajar lah, buka YouTube belajar kan. Saya tengok memang ramai sangat sifu dalam forex ni. Memang ramai juga yang bagi ilmu. Tapi yang benda yang tak bestnya, setiap seorang bagi satu ilmu. Macam tu. Kita tak tahu nak pilih mana satu. Banyak sangat cara dia. Ada yang pakai bullish engulfing, ada yang pakai trendline, ada yang pakai Bollinger Band, ada yang pakai parabolic SAR. Banyak teknik dia. Ada yang pakai semuanya. Itu lagi complicated. Pening kepala. So cadangan saya ni, kalau you nak belajar, cari satu sifu. You concentrate pada satu sifu je. Nak trade tu pakai demo account dulu. Kalau you rasa tak confident, pakai demo dulu. Kalau tak pasti nak follow mana, you kalau ada account dalam OctaFX akan buat webinar free untuk semua yang ada account dekat OctaFX. Ataupun ada dekat YouTube pun dah cukup lah. Dekat YouTube dia akan ada buat webinar free dalam semua bahasa. Melayu ada, English ada, Urdu, Hindi, semua ada. Nanti saya letak link kat description dia. Okay, lagi satu, kita sebenarnya belajar sikit je. Contohlah, saya masa tu pernah follow satu channel ni. Channel dia ajarlah breakout, bullish engulfing kan. Saya tengok first video tu kan. Baru tengok dalam video tu dalam 20 ke 30 minit kan. Saya tengok 5 minit je. Dia ajar pasal bullish engulfing, macam mana tu. Terus saya pergi buka satu trade. Itulah yang masalahnya. Kita kalau nak belajar, kena belajar penuh. Jangan belajar separuh lepas tu pergi buat trade. Itu tak perfect. Itu bukan cara yang betul. Mungkin dia ajar satu persatu. You dah baru belajar 2, you dah skip lagi 5 yang akan datang tu, you pergi trade. Bukan salah sifu tu, itu salah you sendiri. So kalau nak belajar tu, belajar penuh dulu. Jangan skip mana-mana step. Okay, you nak naik tangga, kena naik satu persatu. Bukan naik dari, bukan letak step 1 terus nak pergi naik step 10, tak boleh. It doesn't work that way. Okay, hal kedua, ketiga. Okay, hati kita ni, salah ke hati kita ni, dia tak nak terima loss. Kita dah baik-baik tengah nak baik-baik loss sikit,
Tapi hati tak nak terima. Oh, hati akan cakap, oh ni sabar dululah. Dia turun nanti dia naik balik, ataupun dia naik dia akan turun balik. Itulah. Itulah kita punya masalah ni. Hati cakap tak payahlah stop loss, kita recover balik lah. Itulah dia masalah dia. Dia satu, kalau dah loss, dah, kalau you punya price dah pergi stop loss, let dulu. Jangan terus buka satu. Melainkan memang ada signal yang padu, baru you buka. Kalau tak, jangan you macam terburu-buru nak cover balik loss tu, you buka lain, loss bertambah lagi. Itu yang tak betul tu. Kalau dah loss, lepak dulu, relax dulu. Okay. Kalau nak pergi isap ukut dulu kan, untuk yang merokok lah. Relax dulu, relaxkan minda dulu. Memang dia sakit hati bila loss tu, tapi itulah, kita kalau nak buat trading ni kena terima loss. Okay, seterusnya kita punya hati ni berkaitan dengan hati jugalah. Kita tengok trader-trader lain kat Insta lah, ataupun member lain ke kan, diorang dah trading, dah untung besar, pakai kereta mahal, beli rumah ke. Ataupun tengok YouTube channel Aisat Asep. Oh, Aisat Asep buat forex dah kaya macam tu kan. Kita pun nak juga macam tu dalam masa terdekat. Tu tak boleh tu. Kita tak tahu dia dari berapa tahun dia buat tu, ataupun kita tak tahu macam mana dia buat tu. Dia tak kisah pun you dah trading bertahun-tahun ke atau berbulan-bulan ke. Kalau you punya skill tu betul, memang dia akan, you boleh untung besar. Cuma ni lah, tak semua orang sama. Cara minda pembelajaran tu untuk semua orang tu tak sama. Okay. Ada yang dia slow pick up, ada yang dia fast pick up. So you belajar dengan cara you lah. You jangan tengok orang lain, dia dah kaya, you pun nak kaya cepat. Tak boleh. Motif kita ni, kita nak jadi professional trader dan kaya. Memanglah semua nak kaya kan. Cuma you punya ni, goal you set nak jadi professional trader dulu, kaya kemudian. You kalau dah ada ilmu trading, you boleh confirm 90% untung dengan apa saja trade. You tak payah fikir pasal kaya dulu. You confirm akan kaya kalau you dah boleh trading dengan perfect. You boleh untung 90%. Kadar keuntungan you dah 90%, you akan automatically kaya juga. So you punya goal tu jangan letak kaya. Punya goal tu nak jadi professional trader. Okay, seterusnya tekanan dari luar, macam komitmen berlambak kan, masalah keluarga ke, masalah girlfriend ke kan. Yang paling sedih tu ni lah, bila dah lost kan, kita nak share feeling tak ada orang. Sebab member semua yang bukan dalam bidang trading kan. Kita kalau cerita dengan diorang pun, kalau ada, bukan saya cakap semula, cuma ada kalangan member-member kita kan, dia tak tahu apa itu trading, dia tak nak tahu pun. Tapi kalau kita cerita pasal tu, kita nak share feeling kan, aku hari ni lost sedih lah kan. Kita expect diorang nak macam, tak apa chill lah bro, kita boleh try lagi kan. Tapi ni tak. Ada member ni, alah kau ni tak payahlah buat trading ni, kau pergi kerja je lah, jom lah kerja dengan aku, macam tu lah. So itulah apa yang paling sedih. Kita dah sakit hati, lost kan, kita nak share feeling pun dapat feedback yang buruk, ataupun tak ada siapa nak share. So untuk ni idea saya nak, kalau boleh, kita semua trader kan, semua trader-trader yang tengah tengok video ni, kita backup sama-sama, kita satu sama lain lah. Okay. Kalau siapa-siapa dia ada sedih ke, dia rasa macam sakit hati ke, tengah loss ke, atau dia nak kongsikan lah dia punya feeling kan, boleh share dekat video ni, boleh tekan komen sini.
Okay, saya akan cuba contact you. Kita bincang lah. Okay, kita sama-sama grow. Okay, kita satu trader. Okay, so kalau ada apa-apa yang you nak share ke, atau apa-apa you nak tahu ke, boleh isi kat ruang komen tu. Saya akan jawab. Kalau komen dah banyak, saya akan buat satu video untuk uh, reply komen tu. So lagi senang lah. Sebab kalau nak tulis tu mungkin ada yang faham, ada yang tak faham kan. So kalau boleh dalam video ni, you kalau ada apa-apa you nak tanya ke, apa-apa you nak kongsikan ke, you just letak kat komen. So lagi senang Okay, so itu saja untuk video ni. Nanti kita jumpa di video depan. Terima kasih. Jangan lupa subscribe ya.